sama ada mereka berjaya menjalankan tanggungjawab, itu terserah kepada rakyat nilai lah. Mungkin dia akan kata, UMNO 60 tahun, dia 22 bulan. Saya rasa itu semestinya menjadi asas kepada pengundi untuk menilai. Okay, baik, kita bersama dengan Ketua Bahagian UMNO Muar, Datuk Sri Razali Ibrahim. Jadi untuk soalan-soalan yang kita akan tanyakan ini adalah berkaitan dengan pilihan raya Negeri Johor. Apa kriteria bakal calon bagi Dun Sungai Balang dan Dun Maharani secara spesifik dan diyakini akan diterima pengundi? Adakah calon-calon bertaraf wali ramai di sini? Saya rasa kita masih lagi sebuah kawasan tradisi yang melihat kepada servis, kepada perkhidmatan yang diberi. Saya suka nyatakan bahawa dia ada dua komponen. Pertama, dari segi parti. Kedua, dari segi rakyat dan para pengundi. Kalau dari segi parti, sudah tentu seorang bakal calon yang kita kemukakan telah melalui proses latihan, bimbingan, pendedahan. Kerana agak sukar kalau kita mengemukakan calon yang tidak dikenali masyarakat setempat. Kerana perkhidmatan tadi yang saya sebutkan, UMNO Barisan Nasional tak boleh lari daripada perkhidmatan ini. Sebab itu jarang kita nak dapat calon daripada Barisan Nasional yang berhijrah daripada satu kawasan ke kawasan yang lain, berbanding dengan parti-parti lain yang ada dalam negara kita. UMNO berakar umbi dan latihan dalam parti itu mustahak. Untuk kita menimbangkan calon luar, dulu selalu dipanggil calon parachute, jarang-jarang dapat berlaku. Jadi saya mulakan dengan itu dulu. Tetapi apa juga keputusan oleh pucuk pimpinan, kita akan akurlah. Keduanya, dari segi orang ramai untuk kawasan Sungai Balang ini, saya tahu ramai yang mengatakan bahawa tukarlah muka baru bagi orang muda. Tapi dalam kawasan tradisi Kampung Melayu, orang-orang lama budayanya, adabnya, saya rasa dari segi terlalu muda di Sungai Balang ini sukar untuk berperanan. Sebab apa? Dia akan berurusan dengan pemimpin setempat, masjid, surau, kampung, orang-orang lama. Jadi kalau kita tak ada adab, main redah dengan style orang muda ni di belah Sungai Balang, mungkin agak sukar. Tetapi mungkin di belah Maharani boleh kita kemukakan calon-calon yang lebih muda. Kerana soal servis kurang sikit. Servis ni maksudnya kalau di belah-belah bandar, kita katakan di belah bandaraya, dia ada Datuk Bandar pun. Kalau di Maharani ni kita ada majlis perbandaran yang ada ahli majlisnya, ada yang dipertuanya, yang perkhidmatan dapat dijalankan oleh agensi kerajaan belah bandar. Jadi kalau calon tu sedikit muda, usianya masih boleh berperanan. Jadi kriteria-kriteria awalan ini adalah perkara untuk kita timbangkan. Kita gandingkan di antara pendedahan pengalaman yang telah diberi sepanjang dalam UMNO, termasuk dengan usia, adalah kriteria bagi kedua-dua dos yang ada dalam parlimen. Baik, Datuk Sri. Sejauh mana peluang Barisan Nasional kembali merampas majoriti kursi Dun Johor serta Parlimen Muar? Okeylah, kalau dalam pilihan raya negeri ni, kita mulakan begini. Johor selalu orang sebut tempat lahirnya UMNO, dan yang paling penting saya nak kongsi ni, Johor pernah menang semua kursi.
oleh Barisan Nasional. Sama ada calon itu daripada komponen UMNO, MIC, MCA, Gerakan, malahan PPP mungkin tak ada. Tapi kalau ada pun calon Barisan Nasional, kita pernah menang semua kursi. Maknanya boleh. Sebab pernah menang. Keduanya, mengambil keputusan pilihan raya umum ke-14. Kalau kita ambil belah daerah Muar ni, semua DUN kalah kecuali Sungai Balang. Kalau kita ambil pula belah utara Johor termasuk Segamat, Barisan Nasional menang 2 je, di Sungai Balang dan Buluh Kasam. Lain semua kalah. Kalau katakan dalam parlimen Ledang 3 kursi, Serum, Tangkak, Gambir kalah semua. Bakri 3-3 kalah. Paguh 2-2 kalah. Maknanya walaupun tadi saya sebut pernah menang semua, mengambil kira trend yang terbaru dalam pilihan raya umum yang lepas, macam kalah semua. Parlimen dalam daerah Muar, Ledang, Muar, Bakri, Paguh kalah semua. Jadi mengimbangi 2 senario ini, maka jalan keluar adalah usaha, strategi yang tersusun, gerak kerja yang baik, mendekati kembali pengundi, dan yang lebih menarik kepada saya lah, pengundi boleh menilai kerana parti lawan ini pernah menjadi kerajaan. Sama ada gandingan mereka menjadi kerajaan di pusat, menjadi kerajaan di negeri Johor, maka pengundi boleh menilai. Dulu pengundi hanya ada Barisan Nasional sebagai kerajaan. Sebelah sana membangkang je. Kali ini yang belah membangkang itu pernah jadi kerajaan. Sama ada mereka berjaya menjalankan tanggungjawab, itu terserah kepada rakyat nilai lah. Mungkin dia akan kata, UMNO 60 tahun, dia 22 bulan. Saya rasa itu semestinya menjadi asas kepada pengundi untuk menilai. Dan saya ada sedikit keyakinan bahawa selepas pilihan raya umum ke-14, pelbagai perkara dapat kita lihat, dapat kita lalui, dapat kita perhatikan. Bukan berasaskan cerita, tetapi atas fakta. Dan kalau pengundi masih rasa lawan Barisan Nasional ini lebih baik, Barisan Nasional kena cari jalan untuk tunjuk dia lagi baik. Tapi kalau dia rasa peluang telah diberi mereka gagal, akhirnya mereka ini perlu kita dekati untuk beritahu pula apa perancangan Barisan Nasional yang tertangguh itu. Saya rasa kita semua rakyat Malaysia bergelut hampir nak jejak 4 tahun selepas pilihan raya lepas kepada suatu cerita yang macam tak berkesudahan. Akhirnya kita menanggung pelbagai akibat. Jadi saya rasa peluang untuk PRN bagi negeri Johor ini terbuka kepada semua yang bertanding, tetapi pastinya Barisan Nasional akan tampil dengan manifesto, dengan pengalaman, dan kita menagih kepercayaan untuk kembalikan sokongan supaya Johor kembali menjadi sebuah negeri yang bangga untuk kita diami. Baik, Tok. Sebagai bekas ahli Parlimen Muar, apa pandangan Datuk Seri terhadap Syed Saddiq serta propaganda beliau di media sosial? Saya menerima keputusan. Saya tidak mahu menjalankan sebarang analisa. Saya terima. Kalah. Tetapi antara perkara yang saya rasa, sebagai diri saya, selepas kalah, saya rasa cukup lega dan ringan dari segi tanggungjawab, kerana saya tidak terbeban atas kerja-kerja sebagai wakil rakyat. Tetapi saya perlu akur trend dalam kita berkempen, dalam kita membuat promosi diri. Media sosial ini mengambil tempat. Percayalah cakap saya, nama-nama yang terkenal ini bukan hanya ada dalam konteks politik, tetapi ia juga digunakan dalam konteks reality show, nyanyian, lakonan, program-program ceramah agama,
ni, program-program kebajikan. Cuma saya nak beritahu macam ni lah. Kalau kita tengok orang yang membantu dalam urusan masalah kehidupan, kita hanya kenal orang yang popular di media sosial, sehingga kadang-kadang kita terlupa yang membantu ini cukup ramai. Kalau kita tengok juga orang yang popular dalam pertandingan nyanyian, lawak jenaka, sebenarnya ada orang yang lebih bagus menyanyi dan melawak. Supaya juga dalam pemimpin ini, jangan sampai kita menyokong itu, kita rasa macam orang lain tak buat kerja. Untuk kita jaga Parlimen Muar, dia tidak terletak kepada satu orang, apatah lagi berasaskan populariti. Kita kena ingat di sini ada seorang pegawai daerah, kita ada jadi Pertua Majlis Perbandaran, kita ada pelbagai agensi. Kalau kita kata kita tolong orang miskin, ada ramai orang miskin kita tak dapat tolong. Kalau kita rasa kita tolong orang dalam pendidikan, memberi sebuah laptop, ada ramai lagi pelajar yang tak berkesempatan dapat laptop kita. Maknanya kita ada PPD yang menjalankan soal-soal pendidikan ini. Kalau kita cerita pasal usahawan, kalau kita cerita pasal perniagaan, ada pelbagai agensi. Dan ini tidak hanya terletak kepada satu pemimpin, apatah lagi ia diletakkan berasaskan populariti. Muar sekali lagi mendapat anugerah bandar pelancongan terbersih. Apa peranan kita sebagai pemimpin? Ada, mungkin tak ada. Tapi ada orang buat. Takkan kita nak nafikan orang yang buat sehingga berlakunya suasana bandar pelancongan terbersih itu. Begitu juga soal hakisan, soal surau masjid. Takkan bagi RM10,000 satu masjid kira kita dah berjaya sebagai seorang pemimpin. Mengendalikan masjid, imam 1, imam 2, imam 3, noja, bilal, itu siapa yang jaga? Sudah tentu pejabat agama. Sebab itu dalam kita mentadbir urus soal pentadbiran ini, okeylah untuk kita gunakan populariti itu, tetapi janganlah sampai menidakkan kerja orang lain. Yang ini sangat menyedihkan bagi saya. Dan saya takkan, biarlah saya tidak dipilih sebagai pemimpin yang baik, pemimpin yang hebat, jika populariti menjadi sandaran, kerana pada saya untuk kita membangunkan masyarakat, kerjasama di peringkat yang paling bawah sehinggalah di peringkat negeri dan negara, masing-masing memainkan peranan masing-masing. Jadi kepada para pengundi lah, terutama yang duduk di Muar, mereka boleh menilai. Tadi ditanya soal ahli parlimen Syed Saddiq. Saya tak pasti dia dah sampai semua kampung atau tidak. Kalau dia sampai pun, adakah orang di kawasan Muar ni pernah jumpa dia atau tidak secara bersemuka? Kalau secara media sosial ni rasanya semua kenal dia berbanding saya, walaupun saya berbelas tahun jadi wakil rakyat. Tetapi macam ni lah, kita kalau tengok Datuk Lee Chong Wei, kita rasa macam kenal, tapi jumpa tak pernah. Semua macam pemimpin selebriti ni, kita rasa macam kenal, tapi kalau tanya pernah jumpa tidak, belum tentu. Jadi kalau kita nak bekerja, saya berpegang kepada sebaik-baik manusia, mereka yang dapat memberi manfaat. Kalau tak dapat tolong, janganlah kita menyusahkan. Jadi sebagai pemimpin, mengaku buat semua, menidakkan orang lain tu pun dah tak betul. Dan saya rasa untuk memilih pemimpin, dia tidak boleh macam reality show. Pemimpin tidak kita pilih berasaskan undi masuk populariti. Kita kena tengok perkhidmatan yang benar-benar dia buat. Baik, Datuk Seri. Apa keyakinan rakyat Muar terhadap Barisan Nasional? Adakah ia memuaskan atau masih belum pasti? Ini pandangan Datuk Seri. Saya sempat berjumpa lah. Kalau orang parti ni memang dia tak sabar dan dia inginkan sebuah kemenangan. Kepada mereka yang tak suka UMNO dari dulu, dianggap sebagai musuh ni, tetap tak suka. Saya rasa yang akan menentukan seperti mana tumbangnya Barisan Nasional dalam pilihan raya umum ke-14 adalah jumlah di atas pagar ini. Dan menarik kalau kita jumpa dia orang ni, saya tahu dia bukan orang parti, orang atas pagar ni, sebab jarang jumpa dalam program parti. Macam kita jumpa di pasar malam, kita jumpa di majlis kahwin, kita jumpa di, kalau saya berurusan dengan bank apa semua, mereka menyatakan perkara yang sama. Tapi dia tak kata saya akan sokong BN.
dia nampak sudah kembali ingin menyokong, tapi dia ada syarat. Syarat dia tak nak tu, tak nak ni, kurangkan tu, kurang ni, tukar orang tu, tukar orang ni. Ada saja pandangan dia. Tetapi yang penting minat nak kembali tu dah ada. Syarat-syarat ini kita kumpul dan kita cuba baiki lah. Sebab kadang-kadang kalau dia nak kata contohlah kempen yang diorang situ, dia bawa kereta murah. Memanglah murah, dia umur berapa? Kan, dia tak ada pakai mewah, takkanlah dia dah ada baju mewah, rumah mewah. Saya pada usia dia pun tak ada rumah, kereta pun tak ada, saya lawyer. Sekurang-kurangnya dia tidak boleh banding. Adakah dia nak sebut bila dia umur 50 tahun nanti dia masih duduk rumah sewa? Adakah waktu dia umur 50 tahun nanti dia masih tak ada kereta? Dia tak boleh bandingkan usia 20-an dengan orang yang dah berkerjaya, yang ada keluarga. Macam saya dulu lawyer, ada pejabat peguam. Tapi dia bagi gambaran tu seolah-olah Barisan Nasional ni semua rasuah belaka. Kita bukan hidup mewah umur 20-an macam dia. Kita macam orang biasa juga pada usia 20-an. You are not born in silver spoon. Tetapi berada dalam sebuah negara yang ditakbirkan oleh sebuah kerajaan yang sangat stabil, yang sentiasa mencipta peluang, maka akan ada orang yang berjaya rebut dan jadi berjaya. Yang kurang, cuba lagi. Tapi cara yang dia buat ni tidak membawa kita kepada kecemerlangan. Dia hanya menanam rasa kebencian. Jadi orang muda semua bangkit menentang benda ni, lepas tu hidup mereka tetap sama. Jadi pengundi-pengundi Johor dah mula tunjukkan perubahan ni. Ini yang Barisan Nasional dan kepimpinan kena terus buat. Saya cuma nak meninggalkan kerja saya ini kepada satu tahap yang lebih menguntungkan rakyat dan negara. Seperti yang saya nikmati perkara yang ditinggalkan oleh pemimpin terdahulu dari saya. Pilihan Raya Negeri Johor, gerak kerja menerusi media sosial akan jadi dominan memandangkan SOP dan pelbagai lagi perkara. Apakah persediaan BN dan UMNO MUA sendiri mencukupi dari segi kewangan bagi menyokong jentera, kemudahan jentera, serta strategi kempen menggunakan media sosial? Dia suka tak suka benda tu dah ada. Satu, dia punya perkakas. Perkakas, kalau kita cakap media sosial, telefon. Hari ni jangan kata anak muda, imam pun ada. Orang yang pergi sembahyang semua tu ada. Nak masuk, kena scan. Jadi jangan terkejut bahawa boleh kata semua ada. Dan platform ini tak perlu kita keluarkan pembelajaran. Kita hanya perlu tahu dia di mana. Kedua, konten. Konten ini kita akan bina. Konten saya rasa ada banyak. Konten menyerang, konten mempromosi parti kita, konten untuk kita mempertahankan diri. Saya rasa banyak. Cumanya kepada siapa kita nak bagi. Tetapi dalam saya menerima bahawa media sosial mengambil tempat, saya rasa bersemuka juga mustahak. Sebab bila dalam pilihan raya ini, Barisan Nasional dengan jentera yang ramai, dengan ahli yang berakar umbi, Barisan Nasional ada advantage. Sebab itu saya sebut dalam perjumpaan kami, saya kata kat dia, parti lain tak buat pelancaran-pelancaran. Kenapa kita buat? Setengah orang kata membazir, orang nak pakai media sosial. Tak, kita kena raikan pemimpin akar umbi kita yang ramai. Kerana parti yang satu lagi tak boleh buat. Bukan dia tak nak buat. Macam di Johor ni, pelancaran terpaksa buat 5 zon. 5 kali. Kenapa? Sebab kawasan yang luas, bahagian yang banyak, dan kita ada orang. Nasib baik ada SOP. Kalau tak ada SOP, kita boleh buat perjumpaan lebih besar. Tapi parti lain boleh buat ke? Tak boleh. Ini bukan parti eksklusif untuk orang kita. Ini nak pastikan mesej dapat disampaikan kepada para petugas yang cukup berakar umbi dan ramai ini tentang bahan yang nak digunakan dan platformnya. Jadi bersemuka pun kita nak, media sosial pun kita nak. Kecepatan untuk menjawab serangan daripada lawan juga akan kita bina. Jangan nanti bila kena tumbuk bergaduh kan, balik mengadu dulu. Ni situ lawan. Jadi kalau kita kena serang,
mereka mesti dengan cepat dapat menjawab sebarang bentuk serangan yang kadang-kadang berbau fitnah. Yang ini orang akan marah kalau saya cakap, tapi betul apa dalam pilihan raya lepas ada banyak fitnah Sangat banyak. yang dimaafkan oleh penyokong dia ataupun yang tersipu-sipu, terpaksa menerima penipuan yang dia buat. Tapi saya nak beritahu Barisan Nasional seboleh-boleh kita elak daripada menipu rakyat, kerana menipu rakyat sendiri dalam keadaan kita nak menjadi pemimpin ini amat merugikan. Baik Tok, ini kita tukar tune sikit. Adakah semestinya calon muda saja yang mampu menyaingi Syed Saddiq di Muar? Yang tua tak ada yang sesuai ke yang tua? Ada, tapi saya tak rasa usia menjadi tajuk perbincangan kita. Bukan usia. Kita ada orang muda yang berkelaku macam orang tua tak? Ada. Kita ada juga orang tua yang perangai macam budak-budak. Tidak takkan kalau keluar perkataan tu kan. Apa guna seorang muda kalau tak ada Facebook account? Lebih baik seorang tua yang ada Facebook account. Jadi kat situ bukan usia lah yang saya nak maksudkan. Sebagai contoh, saya tengok bosku. Bosku ni tua dah. Ya. Tapi saya tengok follower dia lagi ramai. 4 juta lebih. Jadi kenapa kita nak cerita mesti orang muda? Tetapi pemikiran dia dan cara dia sampai itu guna platform orang muda. Tapi kalau ada orang muda pemikiran ke laut pun tak guna juga. Jadi maknanya pada saya dari sisi calon, yang paling penting adalah latihan yang diberi dan benar-benar tahu ini soal untuk mentadbir kalau Dewan Undangan Negeri Negeri Johor, Dewan yang akan menubuhkan sebuah kerajaan, ataupun di peringkat Parlimen Dewan Rakyat menggubal undang-undang, dan kalau ada majoriti jadi kerajaan. Ini bukan soal biasa-biasa, soal main-main. Kalau kita ambil Melaka, calon paling muda yang ditawarkan dalam pertandingan tu, tak kira parti mana, kalah. Ya betul. Tapi ada calon paling tua. Datuk Kalsum. Benar. Jadi pada saya, kat situ saja kita tak boleh nak mengatakan bahawa mesti muda atau tua. Dan yang muda tu pasti akan tua satu hari nanti. Ya. Takkan muda tu kekal muda. Sebab tu pada saya, kita akan berhadapan dan kita tengoklah apa lagi perkara yang dia nak cerita. Jadi apa yang Datuk boleh simpulkan ialah kematangan politik lah. Itu yang paling mustahak. Kematangan politik. Contoh kalau kita nak cakap pasal parti muda, ada ideologinya, bertandinglah 56 kursi dalam 2 negeri Johor. Barulah aspirasi kita tu boleh kita buat. Kalau setakat bertanding 5-10 kursi, kita nanti kena dengar cakap orang juga. Kalau orang tu tak nak dengar cakap kita akan jadi nyamuk, nyanyi-nyanyi sana. Jadi ini cabaran kepada muda lah. Jadi kalau nak bertanding, buat betul-betul. Keduanya, UMNO ada parti sayap pemuda, UMNO ada sayap puteri. Saya rasa parti-parti lain pun ada. AMK ada, Armada ada, banyak parti. PAS pun ada, DAP pun ada. So apa beza parti-parti muda ini dengan parti dia? Dan saya tengok parti dia tak ada pun tempoh pemegang jawatan. Macam nak duduk sampai habis je. Patut dari awal lah buat bahawa yang pegang mesti ada aspirasi muda. Tetapi yang paling mustahak, macam mana orang muda nak menjaga seluruh rakyat? Dia kata, kita ni parti muda tapi menjaga semua usia. Macam mana orang muda nak tahu perasaan orang tua? Kehendaknya. Tapi saya percaya orang tua tahu apa orang muda nak sebab dia pernah muda. Jadi kat situ pun agak bercelaru. Jadi kepada orang muda, jangan sampai atas nama kepemudaan kita semua lontarkan sokongan, akhirnya kita tak ke mana. Jadi ini adalah cabaran kepada parti muda sebab untuk apa? bertanding 56 kursi lah. Sebab dia dulu dalam Armada bercakap tentang perjuangan parti itu. Hari ini dia balon pula Armada ni. Jadi apa yang betul? Jadi pada saya masih lebih mementingkan untuk saya menjaga UMNO dan Barisan Nasional, memberitahu kenapa perlunya mengundi UMNO dan Barisan Nasional ini berbanding membuat serangan-serangan tak tentu hala kepada parti lawan, kecuali soalan diajukan dan pengundi tanya saya jawab.
Tapi kalau saya saja, saya nak tegur, buang masa saya lah. Sebab saya ada banyak kerja lain untuk UMNO dan Barisan Nasional memenangi kepercayaan rakyat dalam pilihan raya ni. Baik, Tok, ini kita himbau balik sekejap kita himbau balik PRU 14. Datuk kalah pada Syed Saddiq pada PRU yang lepas ni. Ada Datuk dapat tak apa punca sebenar kekalahan tu? Saya beritahu dengan semua jentera di Muara sebaik saja keputusan dikeluarkan. Masa tu macam-macam orang ada perasaan macam-macam. Saya kata dia, tolong jangan cari sebab kita kalah. Saya kata tolong jangan cari sebab. Saya kata kat dia, pertama dalam usaha kita ini kita kena usaha. Lepas tu kita tawakal. Lepas tu dah keluar keputusan, kena redha. Kenapa saya tak mahu mereka mencari? Kerana saya tahu semua petugas di MUA kerja 24 jam, berbulan-bulan. Jangan tanyalah apa perlu buat, dah buat habis dah. Itu kalah. Kalah pula kepada satu orang yang bukan asal sini. Jadi sudah tentu jawapan untuk masing-masing memikir dia kurang buat tu tak ada. Nanti dia salah orang. Mulalah tuduh orang tu punya pasal, kan tak bagus. Saya nak redha je. Sebab selepas keputusan keluar sedikit demi sedikit tanpa kita buat apa-apa dalam keadaan sugul tu, pengiktirafan kembali. Muafakat nasional lahir pun kerana itu juga, bukan kerana mana-mana orang pada saya. Sebab waktu itu kerajaan yang diberi amanah gagal, bukan sahaja soal manifesto, gagal memenuhi aspirasi dan menjaga landscape latar belakang Malaysia. Yalah, kalau dah komunis berbaris masa merdeka, Ya, betul. saya bukan nak cakap siapa betul siapa salah. Tapi kalau komunis diraihkan, apa perasaan keluarga tentera? Apa perasaan keluarga polis? Tambah pula bapa mereka terkorban. Ya, betul. Itu antara perkara yang akhirnya berlaku selepas tumbangnya Barisan Nasional. Ada banyak lagi lah. Dekat situ kita rasa walaupun kita ni dikerjakan cukup-cukup lah, dihina satu bab, mahkamah lain, yang meninggalkan parti pun lain. Tapi akhirnya rakyat kembali sedar, kalau tak semua pun, dengan kepincangan yang mereka sendiri lakukan, parti kerajaan pada ketika itu. Dekat situ UMNO mula bangkit dan mungkin kemuncak antara yang banyak-banyak tu salah satu Tanjung Piai. Walaupun tidak berkerajaan di Johor dan di Persekutuan, kita berjaya menumbangkan lawan kita, parti PBBM. Namun begitu, itu semua sejarah lah. Namun begitu bila berlakulah Sheraton move ke apa ke, sampailah kita ke tahap ini. Pada saya itu semua pengajaran. Jangan kita serang sana, serang sini, cari salah sana. Jadikan itu sebagai iktibar, pergi ke depan. Ke depan ni maksudnya apa? Nak patah balik macam suasana malam 9 Mei 2018, ataupun nak patah balik macam suasana September Muafakat Nasional ditandatangani, atau nak patah balik macam langkah Sheraton. Pilih sendiri. Kita tawarkan, kalau dapat bagi saya, kita patah balik macam apa yang sedang berlaku di Melaka. Tak ada orang menyangka boleh tubuh sebuah kerajaan 2/3. Yang pada saya terserah kepada kepimpinan di Melaka untuk buktikan Barisan Nasional mampu. Kerana apa? Kestabilan telah diperolehi. Dalam keadaan sekarang, hebat mana pun Menteri Besar, hebat mana pun Perdana Menteri, tiap-tiap hari kena ugut, tiap-tiap hari ada yang merajuk, nak buat kerja macam mana? Ya, betul. Baik, Tok Sri, ini soalan terakhir. Adakah Datuk Sri bersedia bertarung sekali lagi jika ditakdirkan dicalonkan, bertarung sekali lagi dengan Syed Saddiq di Parlimen MUA? Ni kita tengah PRN Johor. Soalan Parlimen MUA. Saya ginilah, daripada dulu orang MUA tahu saya ni. Saya dah cakap benda ni daripada dulu. Jangan semua tengok saya. Ni waktu zaman menang ni. Saya beritahu siapa juga yang ada cita-cita untuk menjadi pemimpin. Pemimpin ni berat amanahnya. Tapi kalau nak, datang jumpa saya beritahu.
supaya saya boleh siapkan dia macam mana orang lain siapkan saya. Saya beri pendedahan, ikut saya lah jalan. Janganlah bila saya ikut nanti dia asyik komplain banyak kerja. Macam mana nak jadi wakil rakyat dalam tempoh itu. Tapi bila tewas dalam pilihan raya lepas, saya masih berpegang kepada itu. Siapa juga kita boleh tonjolkan jika mereka telah bersedia. Tetapi dalam masa yang sama, saya tak mahu orang kata saya pengecut. Saya akan berhadapan dengan dia. Apatah lagi kalau ada orang nak suruh saya bertanding tempat lain yang lebih selamat, saya takkan lari. Kalau saya nak kalah pun biarlah di Muar, walaupun kalah 2 kali. Tetapi pengecut, takut, lari, saya takkan buat. Kalau dalam tempoh tak tahu berapa lama sebelum pilihan raya umum, saya tak ada, ataupun kan tak adalah, kalau pucuk pimpinan kata belum ada yang boleh diletakkan mengganti saya, ataupun saya sendiri tak dapat cari calon yang boleh meyakinkan pengundi dan kepimpinan, saya lawan. Tak ada masalah. Saya lawan tu bukan kerana saya mesti menang. Saya lawan tu kita nak beritahu bahawa saya tidak akan lari meninggalkan orang Muar. Dalam keadaan tempoh pejam celik dah dekat 4 tahun kita kalah ni pun saya masih ada di Muar. Bila kena Covid, orang masih cari saya. Bila saya pergi pasar malam, pasar tani, ada yang masih panggil saya YB. Bila dia susah, dia datang jumpa saya. Saya tahu ramai jumpa juga dia. Syed Saddiq, ahli parlimen, memang patutlah orang cari. Tapi orang yang cari saya, dia pun pengundi di Muar, kenapa tak tolong? Dan saya tak nak komplain, saya tolong. Sebab apa? Sebab menjangkakan bahawa satu hari nanti akan tiba lagi pemilihan, iaitu pilihan raya berikutnya. Menang kalah, bagi orang yang dah biasa kalah, tak ada masalah. Kutuklah. Saya tak rasa sedikit pun kekalahan itu disebabkan masalah-masalah yang saya timbulkan. Skandal perempuan tak ada, rasuah, curi, tipu orang tak ada. Dia bersih sangat tu. Ayam ketiak je. Saya tak tahulah, banyak video dia jawab cepat, yang itu dia tak jawab pula. Saya tunggu juga, mungkin bukan dia. Kan? Tapi yang dia jawab cepat tu, betul lah tu. Yang tu mungkin bukan lah kot. Tapi kalau orang masih pilih, itu bukan masalah saya, itu pengundi nak. Jangan kita nafikan mandat rakyat, jangan kita persoalkan sokongan rakyat. Yang penting lepas menang buat kerja. Kenapa saya tak pernah serang dia? Kenapa saya tak pernah tegur dia? Bukan saya takut. Sebab saya nak dia jaga orang Muar. Kan nanti saya serang dia tak tentu arah, dia kata, oh saya tak boleh kerja sebab Razali kacau. Saya takkan kacau. Tapi bila tiba waktu pilihan raya, saya akan bangkit dan tanya perkara-perkara yang dia buat. Dia tak payah tunggu nanti dah mati ditanya oleh malaikat lah. Pengundi akan tanya dia. Dalam pilihan raya akan datang, adakah benda-benda yang mereka nak tu telah dilaksanakan oleh beliau. Saya sampai sekarang akan cakap tak ada semua benda yang dia orang minta dapat saya selesaikan. Walaupun dah macam-macam buat. Setakat bantu masjid nak banding dengan saya buat masjid baru. Kan? Sekolah baru, kita buat dewan baru. Kalau setakat satu pasar, tak apalah. Yang penting dia tak batalkan projek pasar tu pun dah bagus. Banyak projek dia orang batalkan. Ya, betul. Tapi pasar tu dia teruskan. Alhamdulillah. Orang nak kata dia buat, tak apa. Sebab kalau saya wakil rakyat pun dapat juga pasar tu. Yang paling penting kalau dia batalkan, orang Muar rugi tak dapat pasar. Itu saya marah. Tapi kalau dia mengaku dia buat, mengakulah apa pun. Yang penting rakyat dapat pasar. Dapat. Alhamdulillah. Betul. Kata-kata akhir lah untuk pengundi yang akan mengundi di pilihan raya negeri Johor, khususnya untuk Parlimen Muar ni. Kita tahu ada 2 Don Maharani dan Don Sungai Balang. Jadi apa harapan Datuk kepada pengundi-pengundi di 2 Don ni, khususnya di Parlimen Muar? Kepada pengundi yang biasa dengan UMNO Barisan Nasional, yang sepanjang tempoh kita kalah terus menjadi UMNO Barisan Nasional dan kita terus cuba bantu walaupun tidak berkuasa, teruskanlah sokongan. Bila kita ada kuasa, kita ada kerajaan, kita akan dapat bantu dengan lebih baik. Bagi yang mungkin terang menimbang-nimbang, nilaikanlah kerjasama di kalangan kita ni amat mustahak untuk jaga Muar. Kita nak pilih seorang wakil rakyat. Kita bukan nak pilih seorang selebriti wakil rakyat. Kerana akhirnya yang akan jaga kawasan kita ni kita sendiri. Dan insya-Allah Barisan Nasional walaupun tidak sempurna, kita akan cuba berikan yang terbaik kerana kita bertanding dalam sebuah pasukan. We want to do better for Johor. Di bawah Datuk Asni sebelum ini, we tried, but I think we can do better dengan kerajaan yang lebih stabil. Baik, terima kasih.